Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. InsyaAllah kita baca pada pagi ini sambungan dari surah Al-Fatihah. Sama-sama dulu kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setinggi-tinggi puji dan segala puji juga bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca semalam itulah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ayat tauhid. Tauhid apa? Tauhid yang mengandungi dua bentuk. Bila kata Iyyaka na'budu, itu bermaksud kita ni tidak akan menyembah dan mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kita hanya minta tolong kepada Allah, kerana kita tahu Allah lah yang Maha Agung, yang memiliki segala bentuk kekuasaan, yang memiliki segala bentuk kebaikan. Dialah Allah yang bergantung padanya segala sesuatu. Jadi dalam ayat ini juga sebenarnya ada dua tauhid. Iyyaka na'budu, tauhid uluhiyah, wa iyyaka nasta'in. Dan dia juga selain daripada tauhid uluhiyah mengandungi makna bahawa tiada yang berkuasa
melainkan Allah, sehingga hanya kepada Allah sahaja kita minta tolong. Ada kadang-kadang orang bila kita sebut tentang pembahagian tauhid kepada rububiyah, uluhiyah, al-asma' wa sifat, orang tak suka, orang tak setuju. Jawapan kepadanya ialah pembahagian ini sebenarnya bersumber kepada panduan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa ada ulama bezakan antara uluhiyah dan rububiyah? Kerana kalau sekadar mengetahui ketuhanan Allah dari sudut kekuasaan dan penciptaan, maka orang kafir Quraisy sudah mengaku pun bahawa yang mencipta langit dan bumi ini adalah Allah. Sebab itu tidak cukup seorang hamba itu kenal Tuhan hanya sekadar pengetahuan dia bahawa Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Sesungguh-sungguhnya tauhid kepada Allah ialah duduk pada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah dia kenal Allah, maka dia mengabdikan diri kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun selain daripada dia. Itulah baru benar-benar menjadi tauhid. Dan itulah perkara yang memasukkan seseorang kepada agama Islam. Bila dia mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan Allah jaga tauhid kita. Ni kita dah bincang dah semalam perkara berkaitan dengan perkara ini. Dan ibadat ini merupakan semulia-mulia kedudukan di sisi Allah. Ni Ibnul Qayyim ada kitab 2 jilid tentang hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak cerita tentang bagaimana nak mengabdikan diri kepada Allah. Kerana semulia-mulia kedudukan seorang hamba di sisi Allah ialah dengan ibadahnya dan perhambaannya kepada Allah. Allah Ta'ala kata, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga kata alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hamba-Nya Alkitab. Maknanya Allah puji Nabi dalam Quran dengan kalimah hamba. Ini menunjukkan bahawa semulia-mulia kedudukan seorang manusia ialah apabila dia memperhambakan diri kepada Allah. Bila dia memperhambakan diri kepada Allah, dia jadi mulia. Ada sebahagian daripada manusia dia rasa bila dia tunduk kepada Allah, dia tak bebas, dia tak merdeka. Dan dia kata apa? Semua tu benda-benda yang terkebelakang, mundur, kolok dan seumpama dengannya. Padahal di saat dia kata macam tu, sebenarnya dia bukan merdeka dari perhambaan kepada Allah, tetapi dia memperhambakan dirinya kepada hawa nafsu. Itu realiti. Manusia ni dicipta untuk tunduk. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta dalam keadaan lemah. Kalau dia tak jadi hamba kepada Allah, maka dia akan jadi hamba kepada hawa nafsu atau menjadi hamba kepada syaitan. Dia kata bila dia boleh kahwin
sama-sama jantina. Oh, inilah hak kebebasan. Tapi dia lupa saat itu yang mendorong dia untuk kahwin sejenis adalah hawa nafsu dia. Dan hawa nafsu dia memberi kemudaratan kepada dia lebih besar daripada kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada dia. Di saat dia makan harta, dia merompak, dia mencuri, dia bukan buat kebebasan tak, tapi dia mengikut hawa nafsu dia. Jadi seorang hamba ni, kalau dia tak jadi hamba kepada Allah, maka dia akan jadi hamba kepada syaitan ataupun hamba kepada hawa nafsu. Sebab itu kalau kita nak cari kemuliaan, jadilah hamba Allah. Jadilah hamba Allah. Kemudian Allah Ta'ala bagi pula kelebihan. Bagi orang yang rajin buat ibadat, Allah akan lapangkan hati dia. Sebaliknya orang yang tidak memperhambakan diri kepada Allah, maka akan dirasakan sempit hatinya. Kerana Allah dialah Tuhan yang maha memiliki hati. Sebab itu kalau siapa yang rasa hatinya sempit, dadanya sempit, dia rasa tekanan jiwa dan seumpama dengannya, maka tundukkan diri kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah. InsyaAllah Allah akan lapangkan dadanya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala sebut Allah lapangkan dadanya kerana kepada Islam. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala telah menunjukkan panduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi rasa sesak dadanya di saat didustakan oleh orang-orang yang menentang dakwahnya. Lalu Allah Ta'ala kata dalam Quran, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami telah tahu kau rasa sempit dadamu dengan sebab orang-orang kata kepadamu macam-macam. Waktu Nabi jadi Rasul, dakwah orang, sempit dada Nabi bila orang tahma macam-macam. Nabi kata, Allah Ta'ala kata kepada Nabi, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Sujudlah kepada, bertasbihlah kepada Tuhanmu dan jadilah sebahagian dari orang yang bersujud. Jadi ini menunjukkan bahawa sujud dan ibadat secara umumnya boleh merawat kesempitan dada, tekanan jiwa dan memberikan kelapangan pada hati dengan ibadat. Dengan ibadat. Baik, kemudian setelah daripada itu kita pun baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Ini adalah permintaan ataupun doa. Dan inilah yang Allah Ta'ala ajar kepada kita untuk minta di saat Allah tawarkan istijabah doa. Kan kita baca hadis, bila hamba tu baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Ta'ala jawab hamidani abdi, hambaku puji aku. Bila hamba tu baca ar-rahmanir rahim, maka Allah Ta'ala kata apa? Asna alayya abdi, hamba aku puja aku. Bila hamba tu baca maliki yaumiddin, Allah kata majjadani abdi, hamba ni diagungkan aku. Bila hamba tu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah kata inilah dia antara aku dengan hamba-Ku. Bila hamba tu baca ataupun setelah daripada tu Allah Ta'ala kata wali abdi ma sa'al, maka bagi hamba-Ku apa yang dia nak.
Kemudian hamba tu baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka Allah Ta'ala kata, inilah untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Jadi permintaan kita kepada Allah ialah hidayah. Di sini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada beberapa perkara yang kita boleh perhatikan. Yang pertama, kenapa doa ini datang di hujung surah Fatihah? Selain daripada hadis yang kita baca tadi, di sini terletak satu rahsia dalam berdoa, iaitu Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita adab dalam berdoa. Rahsia dalam doa apabila seorang itu nak diterima doanya ialah dia mendahulukan doanya dengan puji-pujian kepada Allah. Ini rahsia. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok surah Fatihah, sebelum minta hidayah kepada Allah, pertama puji Allah, kedua puja Allah, ketiga agungkan Allah, keempat berikrar di hadapan Allah bahawa dia tak akan sembah selain Allah, dia tak akan minta tolong selain Allah. Barulah yang seterusnya dia minta permohonan. Jadi rahsia mustajabnya doa ialah dia mendahulukan doanya dengan puji-pujian dan mendahulukan doanya dengan perhambaan. Contoh macam mana tuan-tuan? Bila kita nak minta keampunan, kita kata, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puji dan puja. Kemudian kita memperhambakan diri, iaitu kita rendahkan diri. Ya Allah, akulah hamba-Mu yang banyak dosa dan kesalahan. Akulah hamba-Mu yang banyak kesilapan. Akulah hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Kemudian barulah mari dengan doa, ampunkanlah aku, ya Allah. Kita nak minta rezeki, lagu tu juga, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha memberi rezeki. Engkaulah Ar-Razzaq, Engkaulah yang Maha luas rahmat pemberiannya. Sedang aku hamba-Mu yang sangat memerlukan kepada rezeki dari-Mu. Aku hamba-Mu yang sangat memerlukan rahmat dan kasih sayang daripada-Mu. Limpahkanlah kepadaku, ya Allah, rezeki yang melimpah-limpah. Cara kita berdoa macam tu. Cara kita berdoa, semua kalau kita tengok Nabi-Nabi dalam doa, begitulah dia sifat. Saya ambil contoh doa Nabi Yunus dalam Quran. Waktu Nabi Yunus kena telan oleh ikan Nun, apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bahasa mudah kita boleh baca, ya Allah, Engkaulah Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. La ilaha illa anta, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha suci. Subhanak, ya Allah, sesungguhnya aku ini termasuk dari orang-orang yang zalim terhadap diriku sendiri. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia ada puji pada Allah, dia ada tunjuk kerendahan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berdoa kepada Allah seolah-olah kita menagih hutang dengan Allah, seolah-olah Allah tu berhutang dengan kita. Ya Allah, kalau Mu tak bagi kepada aku sekian dan sekian, aku tak nak dah sembah Kamu. Oh, jangan kata lagu tu. Seolah-olah kita ugu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, Engkau berilah kepada aku. Seandainya Engkau tak beri kepada aku, susahlah orang begini.
Kalau kita kata seandainya engkau tak bagi kepada aku ya Allah, maka siapa lagi tempat aku nak berharap? Itu nampak juga tanda perhambaan. Terimalah doa kami ya Allah, kerana tiada Tuhan yang boleh menerima doa kami melainkan Engkau. Tiada yang berkuasa mengubah hidup kami melainkan Engkau. Perhambaan, nilai perhambaan. Sebab tu antara rahsia bila kita bab doa ni, ad-du'a huwal ibadah. Doa ni memang dia ibadah. Allah Ta'ala kata ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kamu doalah kepada Allah dengan sifat tadarru', merendah diri kepada Allah. Wa khufyah ni maknanya dengan bersembunyi, merendahkan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, qul id'ullaha aw id'ur rahman. Berdoalah kepada Allah ataupun kepada Ar-Rahman. Minta dengan dia. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Mana-mana yang mu nak pilih untuk doa, Allah ni memiliki nama-nama yang indah. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan kamu keraskan doamu dan jangan terlalu perlahan doamu sampai tak dengar. Wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah pertengahan di antara yang demikian itu. Jadi bila kita berdoa, kita merayu kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita puji Allah. Setengah-setengah bila kita pergi Allah, kerasnya doa. Doa tu mendayu-dayu seperti nyanyian, tanpa ada sedikit pun rasa kerendahan dalam hatinya. Sedang dia sedang berdoa, bermohon kepada Tuhan yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Jadi sirrud doa, sebagaimana dalam surah Fatihah, siapa-siapa nak berdoa kepada Allah, pertama dahulukan puji dan puja kepada Allah. Yang kedua, tunjukkan kerendahan dirinya bahawa dia adalah hamba yang sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah dia minta kepada Allah apa yang dia nak. Doa Nabi Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiyya, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Nabi Zakaria minta doa. Tengok lafaz yang ada dalam Quran. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika mana Nabi Zakaria minta dengan Allah nidaan khafiyya, doa permintaan yang sembunyi. Maknanya dia waktu dia bersendirian, dia doa kepada Allah. Orang dulu para salaf, dia sangat menyembunyikan doa kerana dia bimbang. Doa ni tuan-tuan, dia adalah senjata antara kita nak pergi, kita nak hantar doa kita kepada Allah. Nak pergi tu, dia kena ada benda yang mengangkat dia. Kena ada sesuatu yang mengangkat doa tu sampai. Apa benda? Kalau kita ni, kalau dulu nak atas surat, kita letak stamp. Tak ada stamp, tak pergi surat tu. Zaman dulu lah. Zaman lah ni nak hantar WhatsApp, kena ada kredit, kena ada line. Kalau dulu hantar SMS, kena ada kredit. Tak ada kredit, tak pergi surat tu. Nak hantar dulu, sekarang ni nak hantar WhatsApp, kena ada line. Tak ada line, tak sampai. Tuan-tuan, nak doa ni ada benda yang menghantarkan dia. Apa dia? Allah Ta'ala kata, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya, dengan kamu mengikhlaskan agamamu kepadanya. Yang hantar angkat doa kita kepada Allah ni apa dia?
keikhlasan hati. Benda ni hak angkat doa kita. Kalau doa tak ikhlas, tak terangkat doa. Jadi sebab tu orang dulu, para salafus salih, dia berusaha menyembunyikan doanya. Zaman kita orang suka menzahirkan doanya. Doa kuat-kuat, doa mendayu-dayu, doa macam-macam. Waktu bersendirian dia jarang berdoa. Waktu terang-terangan dia suka berdoa. Tambah-tambah dia pula jadi jemputan untuk baca doa. Ustaz, tolong baca doa majlis saya. Baca doa. Ustaz, tolong baca doa ni, ada majlis gini. Kita pula kan jenis doa selamat ni banyak. Lepas mayang pakai speaker, kuat pula. Tak apalah, muka nak buat, muka orang lain tak reti doa. Asalnya dalam doa, seorang hamba berdoa kepada Tuhannya dengan mengikhlaskan diri, doa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Gapo kita nak minta dengan Allah. Bangun sembunyi secara diam-diam di tengah malam, ataupun tengah-tengah kita duduk bawa kereta, ya Allah, sorang-sorang dalam kereta, tak ada orang tahu. Jangan sorang-sorang dalam tandas pula, tak boleh pula dalam tandas nak berdoa. Kita tengah bawa kereta, kita duduk teringat, tak ada orang dengar, sambil-sambil kita duduk dengar ceramah dan sebagainya. Ya Allah, aku ni penat dah cari rezeki. Contohlah, orang bawa motor apa tu, Grab ke, Shopee ke. Ya Allah, tak tahulah lagu mana aku. Penat cari ni, limpahkanlah rezeki kepadaku ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha memberi rezeki. Antara kita dengan Allah saja. Hantarkan doa kita diiringi dengan keikhlasan dalam hati. Ini Nabi Zakaria dia doa, idnada rabbahu nidaan khafiyah. Macam mana lafaz doa dia kata kepada idnada rabbahu nidaan khafiyah, qala rabbi inni, ya Allah, inni wahanal 'azmu minni. Kita tak tahu doa ni tuan-tuan. Tak ada orang dengar doa ni. Hak bagi tahu kepada kita Allah yang Maha mendengar. Kalau Allah tak bagi tahu, tak ada orang tahu lafaz doa ni. Sebab Allah Ta'ala kata dia doa orang sembunyi, tak ada orang tahu pun. Cuma Allah ni dia nak tunjuk pada kita contoh, sebab tu dia bagi tahu dalam Quran. Inni washta'ala ar-ra'su shayba. Inni qad wahana al-'azmu minni. Ya Allah, tulang aku ni sudah pun mula lemah. Washta'ala ar-ra'su shayba. Rambut aku pun mula menyala dengan uban. Cerah dah rambut dengan uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi Allah, aku tak akan pernah putus asa daripada berdoa kepadamu. Tengok cara dia doa tu, tundukkan diri, puji Allah. Kemudian dia kata apa? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'aqirah. Dia kata apa? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Aku duk bimbang kepada mawaliya. Mawaliya ni terjemahan dia, kalau bahasa asal dia hamba ataupun keturunan lepas daripada dia lah. Kita tengok terjemahan dia sini macam mana. Wa inni khiftul mawaliya, kaum kerabat. Aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku. Kaum kerabat menyempurnakan tugas-tugas agama sepeninggalanku. Dia kata aku bimbang kalau aku mati, siapa nak ajar kepada kaum kerabat aku ni tentang agama mereka. Wa kanat imraati 'aqira. Isteri aku tu pula mandul. Isteri mandul, aku dah tua dah. Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, rezekikanlah kepada aku seorang anak lelaki. Tengok cara minta dengan Allah. Akhirnya
Allah Ta'ala rezekilah kepada dia. Dapatlah anak. Walaupun usianya sudah tua, walaupun isteri dia mandul, tapi Allah bagi juga kepada dia dengan sebab doa dia. Ini antara fiqh cara kita berdoa. Ni cara kita berdoa. Memang doa dengan ramai-ramai ni semangat. Semangat je lah. Dan doa ramai-ramai ni mudah kita jatuh air mata. Tama-tama kalau terimam tu baca doa mendayu-dayu. Tapi bila kita doa sendirian, hak lebih mahal daripada air mata kita ialah keikhlasan dalam hati kita. Siapa yang boleh bersendirian antara dia dengan Allah, kemudian dia merintih, mengadu, menyerahkan dirinya kepada Allah, mengikhlaskan doanya kepada Allah, mengalirkan air matanya waktu dia bersendirian dengan Allah, maka inilah doa yang akan sampai kepada Allah dengan secepat-cepatnya. Jadi Al-Fatihah menunjukkan kepada kita bahawa pujilah Allah, pujalah Allah, dan perhambakanlah diri kepada Allah sebelum kita berdoa. Kemudian Allah sendiri dalam doa ni, Allah ajar kepada kita minta hidayah. Minta hidayah. Sehingga disebut bahawa sebaik-baik doa adalah doa minta hidayah. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia doa dalam surah yang paling agung, iaitu surah Fatihah. Dan ini juga menunjukkan bahawa perkara yang paling kita berhajat kepadanya, perkara yang paling kita perlu kepadanya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahli syurga bila masuk syurga, dia kata apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kami petunjuk untuk masuk syurga ni. Maknanya untuk ibadat, untuk apa ni, kita perlu kepada petunjuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila masuk perkataan ihdina, ihdina ni asalnya irsyad wa taufiq, memberi petunjuk dan memberi kekuatan untuk mengikuti petunjuk. Fatadammanu ma'na alhimna au waffiqna au urzuqna au a'tina. Maka perkataan ihdina disebut dalam tafsir mengandungi makna ilham, taufiq, rezeki dan anugerah. Bila kata ihdina, minta kepadamu ya Allah, makna ya Allah, ilhamkan kepada kami apa yang engkau nak suruh kami buat. Hari ni tuan-tuan mari duduk dalam majlis ilmu ni, sebab Allah campurkan rasa ada dalam diri, rasa nak mari duduk dalam majlis ilmu. Siapa hak dengar online pun, pasal Tuhan tak gerakkan hati dia untuk tekan butang tu boleh dengar kuliah online. Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan hati kita, duk mana kita lah ni? Kita pun balik rumah. Bila balik rumah, duduk atas kursi, ingat nak mengaji. Tapi bila dah pegang telefon, tengok mesej satu, lepas tu dua, lepas tu tiga, lepas tu pukul 7.30 tak mengaji. Duduk tengok telefonnya, habis segala berita kita baca. Gitu tak? Gitulah sungguhnya waktu kita tak ada kelas dah. Sekali dengan ustaz pun lagu tu lah juga ni. Sebab tu kadang-kadang kita mari ngajar ni, tujuan dia bukan apa, untuk jaga diri kita dengan apa yang Allah nak suruh. Gagahkan diri supaya apa? Kalau kita tak ngajar, tak ngaji, kita buat juga benda lain. Masa kita tetap habis juga. Cuma sebagai kalau ada kelas, dia habis dengan majlis ilmu. Kalau tak ada kelas, dia habis dengan benda lain. Tapi soalnya, siapa yang gerakkan hati kita untuk kita duduk dalam majlis ilmu?
Siapa yang gerakkan hati kita untuk kita datang salat berjamaah di masjid? Siapa yang gerakkan hati kita untuk beriman kepada Allah? Semua ni datang dengan hidayah. Ada orang tanya, Ustaz, kita tengok orang tu ngaji, pandai, faham sungguh. Tapi kenapa dia faham lain daripada kita faham? Kita faham bila nak berdoa minta dengan Allah. Pasal apa? Dalam Quran, dalam hadis Nabi suruh minta dengan Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Nabi pula kata, idza sa'alta fas'alillah, bila kamu nak minta sesuatu, mintalah dengan Allah. Kita faham macam tu. Orang kampung pun faham macam, orang badui pun faham macam tu. Mari seorang, mungkin dia ngaji tinggi, dia suruh kita, mari kita minta dengan pokok. Pokok ni pokok keramat. Mari kita minta dengan wali ni wali keramat. Kita pun kata, kenapa dia tak minta dengan Allah? Padahal dia mengaji. Jawapan dia, tuan-tuan, ilmu ni benda hak duduk dalam makrifat, pengetahuan. Tapi hidayah ni baru duduk dalam hati. Tu hak ada dekat skrin kita tu. Perkataan Al-Imam Syafi'i. Ilmu ni bukan apa yang dihafal, tapi apa yang memberi kesan ke dalam hati kita. Jadi mintalah hidayah. Bukan kata minta hidayah nak masuk Islam je. Hidayah untuk kita hidup dalam Islam. Hidayah untuk kita beramal mengikut apa yang Allah Ta'ala redha. Hidayah untuk kita pilih mana kitab yang kita nak baca. Hidayah untuk kita pilih mana majlis ilmu yang kita nak dengar. Hidayah untuk kita pilih di mana kita nak sambung belajar. Hidayah untuk kita pilih kos apa yang kita nak belajar. Semuanya hidayah belaka, tuan-tuan. Semuanya hidayah. Makna fatadammanu alhimna wafiqna au urzuqna au a'tina. Mengandungi makna apa dia? Ilhamkan kepada kami ya Allah. Mengandungi makna taufikkan kami. Taufik ni makna apa? Allah gerakkan kita, pandu kita. Tadi kita cadang tak nak pergi, tapi bila ingat kau lepas daripada ni, lepas habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ingat nak balik dah lah. Tak mikir pun, tak ingat, tak tahu pun sini ada kuliah, contohlah. Mari-mari tengok, ada kuliah, duduk lah kejap. Taufik. Kadang-kadang orang mikir, aku tak mikir pun ni, aku cari-cari tempat nak semayang. Ada 4 buah masjid sekeliling ni, fikir-fikir nak pergi semayang masjid ni lah aku. Kita pun pergi semayang masjid tu. Tiba-tiba ada manfaat yang besar kita pada masjid tersebut. Alhamdulillah. Taufik. Kadang-kadang benda ni, kita tak fikir pun, Allah pandu kita. Itu makna taufik. Allah gerakkan kita. Urzuqna, Allah rezekikan kepada kita. Kita tak nak minta, kita tak apa. Allah rezekikan pula kefahaman yang benar. A'tina, anugerahkan kami ya Allah. Minta sungguh pada Allah. Al-hidayah. Baik. وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة وكذلك قوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Al-Quran bahawa baginda juga adalah yang memberi hidayah. Cuma Nabi memberi hidayah tak sama dengan Allah bagi hidayah. Nabi ini dia bagi hidayah, hidayatul irsyad wad dilalah. Hidayah yang menunjukkan. Nabi sekadar boleh tunjuk. Maknanya, ni aku tunjuk kepada kamu nak buat gapo-gapo, cara yang Allah redha macam ni. Tapi hidayah Allah, hidayah rezeki dan juga pemberian anugerah. Nabi juga tunjuk, nak bagi hidayah untuk ikut hak Nabi tunjuk tu Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula-mula ayat Allah Ta'ala sebut ni, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, kamu juga memberi petunjuk kepada jalan yang benar.
Tapi bila berlaku kematian Abu Talib, Allah Ta'ala kata kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi petunjuk kepada siapa yang kamu kehendaki, tapi Allah lah yang boleh bagi petunjuk. Maknanya apa? Petunjuk Allah ni ialah bersifat anugerah dan rezeki. Petunjuk Nabi bawa ni bersifat memberi menunjukkan jalan dan panduan. Maknanya Nabi ni dia tunjuk kepada kita nak buat gini. Yang gerakkan hati kita, yang campak dalam hati kita hidayah untuk ikut jalan Nabi, itu adalah hidayah dari Allah. Jadi kita minta hak mana? Kita minta dua-dua. Kita minta jalan, pertama Allah tunjuk kepada kita jalan yang lurus, Allah campakkan dalam hati kita rezeki, anugerah, hidayah, bahawa kita kenal Allah, kita menyembah Allah dan kita nak ikut panduan Rasulullah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu makna hidayah. Wa makna siratal mustaqim. Makna siratal mustaqim tu pula apa dia? Makna siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Okey. Kenapa disebut jalan yang lurus dan tidak ada bengkang-bengkok? Allah Ta'ala sebut dalam Fatihah surah jalan yang lurus. Allah Ta'ala sebut dalam surah Kahfi, walam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja. Islam ni tak ada bengkang-bengkok. Sebab tu Nabi kata, Nabi garis lurus je. Lepas tu kiri kanan Nabi gariskan garis-garis yang putus-putus. Nabi baca ayat wa anna hadza sirati mustaqima. Dan inilah dia jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikutlah jalan dia. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan janganlah kamu ikut jalan-jalan lain, hodok kiri kanan dia ni, yang menyimpang daripada dia ni, yang menyebabkan kamu terpisah daripada jalan yang benar. Jalan mana tu? Ihdinas siratal mustaqim. Wal muradu bihil Islam, kata di sini dalam tafsir, yang dikehendaki di sini ialah jalan Islam. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima wa ala jambatay sirati surani fihima abwabun mufattahatun wa 'ala al-abwabi suturun murkhatun wa 'ala babis sirati da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la ta'wajju wa da'in yad'u min fawqis sirat fa idza arada al-insanu an yaftaha shay'an min tilka al-abwab qala wayhak la taftahu fa innaka in fatahtahu talijhu fas-siratu al-islam was-surani hududullah wal abwabul mufattahatu maharimullah وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم رواه أحمد. Hadis panjang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW bagi perumpamaan tentang sirat. Nabi kata Allah telah memberi perumpamaan tentang siratal mustaqim, di mana kata Nabi SAW ada satu sirat. Sirat ni jalan, jambatan yang lurus. Wa ala jambatay sirat surani, di tepi-tepi apa tu jambatan tu ada dua benteng. Dua benteng, tebing, ada tebing yang tinggi. Benteng lah, kita kata benteng. Fihima abwabun mufattahah, di benteng tu ada pintu-pintu yang terbuka.
Nabi sebut ni dalam hadis. Di benteng ni ada pintu-pintu yang terbuka. Abwabun mufattahah. Pintu tu terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhatun. Di pintu-pintu tu dia terbuka, tapi ada orang panggil sitar yang tertutup. Pintu terbuka, dia ada sitar tertutup, menutupnya. Sitar ni apa kan? Kain lah, lansir kalau kita kata, yang tutup pintu tu. Wa 'ala babis sirati da'in. Di pintu sirat pula ada satu yang menyeru, sesuatu yang menyeru. Dia kata, ayyuhan nas udkhulus sirat, wahai manusia, masuklah ke dalam landasan ini, jalan ini. Wala ta'wajju, jangan kamu melencong daripadanya. Ikut jalan ni. Jangan melencong. Kita kalau nak pergi ke masjid, kadang-kadang balik masjid, kalau pergi Mekah nak pergi hotel tu kedai-kedai banyak. Orang kata jangan singgah mana-mana, balik hotel tu. Dia kata dia pun pergi, alah tak boleh lah. Orang tu panggil Siti Rahmah, mari beli. Berhenti tegak beli, balik ke hotel 2-3 beg. Tapi suami dia kata, aku kata dah tadi jangan singgah. Dah singgah, tak banyaklah beg ni. Ada contoh macam tu lah. Ni jalan lurus, ada satu yang memanggil di pintu sirat, masuk semua dalam jalan ini, jangan melencong ke mana-mana. Wada'in yad'u min fawqis sirat, dan ada yang menyeru dari atas sirat. Dia kata apa? فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ. Bila seseorang yang berjalan tu, dia nak masuk je, nak buka pintu hak terbuka tu, jalan lurus, kiri kanan ada pintu. Bila nak masuk je, nak buka je, waihak, dia kata, ada penyeru yang kata, celaka kamu, la taftahu, jangan buka pintu tu. Kalau kamu buka pintu tu, kamu akan masuk ke dalamnya. Lalu Nabi SAW, tuan-tuan boleh bayang tak gambaran tadi? Jalan, tebing, pintu. Depan ada satu yang memanggil, atas satu lagi yang memanggil. Hak dia manggil depan, manusia mengikut jalan ni, jangan melencong-lencong. Kemudian hak atas tu kata, manusia jangan buka pintu-pintu tu. Kalau mau buka pintu, mau masuk dalam dia, habislah kamu. Kata Nabi SAW, as-sirat, jalan tadi adalah Islam. Tebing dinding tadi adalah sempadan-sempadan yang Allah haramkan. Maknanya selepas daripada tebing tu adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Okey? Tebing tu hududullah, sempadan Allah. Pintu tu adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Wa dzalikad da'i, yang memanggil di pintu sirat adalah Quran. Quran kata, wahai hamba Allah, kekallah kamu di atas jalan, jangan melencong kiri kanan. Dan yang memanggil di atas pula siapa? Kata Nabi, wa'idullahi fi qalbi kulli muslim, dia adalah satu pemberi peringatan yang Allah letak dalam hati setiap orang muslim. Sehingga bila kita nak buat satu benda maksiat, hati kita akan berkata, jangan buat. Tapi manusia ni, dia nak hidayat tu, nak dengar kedak bisikan yang ada dalam hati kita, dan dia nak dengar kedak panduan dalam Quran. Hak itulah hak perlu kepada hidayah. Allahu Akbar. Kadang-kadang depan kita Quran kita baca, hati kita berkata, tapi tetap kita langgar juga. Pasal nafsu dah mula meraja. Yang tu yang kita minta sungguh-sungguh dengan Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati. Kita ni lemah, Allah lah yang maha berkuasa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ayat yang terakhir kita sambung pada minggu depan insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.